Minta maaf terlambat sedikit. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada pihak admin Nahdlatul Ulama Malaysia kerana sudi untuk beri peluang dan kepada saya untuk bercakap di page rasmi bagi Nahdlatul Ulama Malaysia, dan moga-moga Allah Ta'ala memberkati dan memberikan kebaikan kepada seluruh penggerak Nahdlatul Ulama Malaysia dan juga di Indonesia. Dan kerana Nahdlatul Ulama ini adalah dibangunkan dengan dasar menggabungkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah payung Ahli Sunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang telah diasaskan oleh Hadratus Syekh Kiai Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memberkati beliau dan seluruh para penggerak Nahdlatul Ulama, dan juga direstui oleh guru beliau iaitu Hadratus Syekh Syekhuna Syekh Khalil Bangkalan rahimahullahu ta'ala. Jadi nama-nama semisal Al-Imam Al-Syekh Hashim Asy'ari dan juga semisal Syekhuna Khalil Bangkalan, semisal Syekh Abdul Wahab Hasbullah, semisal para ulama yang merupakan para pejuang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mereka ini adalah kelompok yang jiwa mereka adalah jiwa sufi, tetapi mereka tidak meninggalkan dan menunjukkan kepada kita contoh yang besar bahawa sufi ini adalah kelompok yang bergerak di jalan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walaupun Nahdlatul Ulama ini bukanlah pertubuhan politik dan sebagainya, tapi ini menunjukkan bahawa jalan perjuangan agama Allah Ta'ala ini luas, dan jalan perjuangan agama Allah Ta'ala ini adalah perkara yang perlu diberikan perhatian oleh para asatizah, para guru dan juga para muslimin dan muslimat yang mengetahui tentang perjuangan dan juga perjalanan kehidupan para ulama. Maka mereka akan mengetahui bahawa ulama tidak akan duduk diam, ulama tidak akan dikira sebagai orang yang jumuk di satu tempat sahaja tanpa digerakkan qalam mereka, digerakkan fikiran mereka untuk agama Allah Ta'ala. Jadi tajuk yang kita akan bincang pada hari ini adalah berkenaan dengan tasawuf dan juga peranan tasawuf di dalam membina pembinaan umat dan juga pembinaan tamadun umat ini. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya mungkin tidak akan ambil masa yang panjang dalam tempoh yang kita bincang ini. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan kepada kita kefahaman, kebaikan, dan untuk kita faham bahawa tasawuf adalah hayah, tasawuf adalah kehidupan, tasawuf adalah sesuatu yang disebut oleh Maulana Syekh Ali Jumaah hafizahullahu ta'ala, tasawuf huwa din. Tasawuf itu adalah agama. Anak agama apa dia? Anak agama adalah dia adalah kehidupan kita. Dia adalah sesuatu yang merupakan lubbu ad-din, maksudnya isi kepada agama Allah Ta'ala. Karena itu ketika mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Sayyidina Jibril alaihi salam dalam hadis yang masyhur, hadis yang telah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam hadis yang kedua dalam Matan Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Bila mana Sayyidina Jibril alaihissalam bertanya mal Islam wa mal iman, dan kemudian ditanya yang ketiga wa mal ihsan, maka ini menunjukkan bahawa ketiga perkara yang ditanyakan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam tanpa ditinggalkan yang keempat, iaitu alamatus sa'ah. Ini adalah empat tunjang dan juga perkara yang penting untuk diketahui. Dan kita khususkan pada tiga pertama yang disebutkan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam. Yang pertama, Sayyidina Jibril mengatakan, ditanya kepada Sayyidina Al-Imam, Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, mal Islam. Maka Nabi menjawab Islam itu dengan
jawapan yang diberikan oleh Nabi SAW. Kemudian mal iman, menjawab tentang iman, dan kemudian ditanya tentang mal ihsan, wa mal ihsan. Maka dijawab oleh Nabi SAW, al ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi para ulama ketika mana melihat apa yang dijawab oleh baginda Nabi SAW, maka mereka melihat bahawa ini adalah rukun yang utama, tiang yang utama yang membina agama Allah Subhanahu wa taala. Tiang yang pertama adalah syariat. Tiang yang kedua adalah iaitu mentauhidkan Allah taala, yakni ilmu ataupun yang berkait dengan tauhid, iaitu dengan ilmu akidah, iman, ilmu iman. Dan yang ketiga ditanya tentang ihsan, dan kata para ulama ini adalah hasil ataupun ini adalah tujuan yang paling besar sekali kepada pengamalan syariat dan juga pengamalan kepada iman bagi seseorang tersebut, iaitu penghujungnya an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi itu adalah penghujungnya. Maknanya at-ta'abbud dengan sebenar-benar maksud yang dimaksudkan di dalam ihsan tadi adalah an ta'budallah ka'annaka tarah. Dan ini adalah peringkat dipanggil sebagai peringkat al-musyahadah, yakni melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, yakni dipanggil dengan peringkat ataupun dipanggil maqamu al-musyahadah. Nah, maqamul musyahadah dan maqamu al-muraqabah. Maqam yang kedua maqam al-muraqabah. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahawa al-ihsan itu adalah rukun yang terbesar setelah mana melakukan amal syariah dan juga amal iman. Jadi kerana itu kata para ulama seperti disebutkan oleh al-Imam al-Malibari al-Kabir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Hidayatul Azkiya ila tariqi al-awliya, disebutkan oleh beliau mengatakan bahawa fasyari'atun kasafinatin wa tariqatun kalbahri thumma haqiqatun durrun ghala. Syariat itu adalah seperti kapal. Fasyari'atun kasafinah wa tariqatun kalbahri. Jadi at-tariqah kalbahar. Tariqah di sini apa dia? Tariqatul iman ataupun tariqah untuk kita nak sampai kepada tempat tersebut, kerana al-iman ni kalbahar. Iman ini seperti bahar yang luas, yang di dalamnya terkandung ada hasil kepada iman tersebut, iaitu apa dia? Durrun ghala. Wa haqiqatun durrun ghala. Dan haqiqah ini adalah yang disebut sebagai lubbu at-tasawuf. Lubbu at-tasawuf. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, yang kita nak bincang pada hari ini, bagaimana tasawuf ini membina pembinaan dan juga peradaban umat. Dan kalau kita perhati yang disebutkan oleh para ulama, yang disebutkan oleh para masyayikh, yang disebutkan dan kita lihat dalam sejak daripada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak akan bincang pada malam ni permulaan tasawuf, bila bermulanya tasawuf dan sebagainya. Cuma saya akan sebut lamhah saja, hanya sekadar perkara yang berkait dengan sedikit saja sebagai permulaan, iaitu tasawuf adalah ilmu yang telah ada pada sejak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pengasas kepada perkara tersebut. Maknanya dengan makna tasawuf, dengan makna amal, bukan dengan tasawuf dengan maksud ditulis dengan buku dan sebagainya. Walaupun hakikatnya kalau kita melihat di dalam hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, maka kita akan melihat bahawa yang disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebanyakannya adalah berkait dengan akhlak, dan itulah ilmu tasawuf. Jadi semua dalam Al-Quran ada lebih kurang 6,000 ayat lebih, 6,230 lebih ayat Al-Quranul Karim, dan sebahagian lagi kita 6,600 lebih ayat Al-Quranul Karim. Dan lebih kurang 500 ayat yang hanya membincang berkenaan dengan syariah kulli. Maksudnya syariat secara umumnya, solatnya, zakatnya, hajinya, puasanya dan sebagainya dibincang
dalam lebih kurang 500 ayat sahaja, atau kurang daripada itu. Baik, baki ayat lagi dibincang tentang apa? Hanya 300-500 ayat sahaja yang dibincangkan berkenaan dengan syariat secara sempurna, secara yang dihukumkan dengan hukum, masalah hukum. Yang lain dibincang tentang apa? Yang lain dibincang tentang akhlak. Jadi baki daripada 6,000 lebih tadi ayat, hanya maksudnya 300 ayat ini hanya dikira sebagai berapa peratus sahaja daripada ayat Al-Quranul Karim hanya dibincangkan berkenaan dengan hukum hakam. Tapi bakinya adalah berbincang tentang al-akhlaq. Dan kerana itu Nabi SAW mengatakan bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, dan kemudian banyak lagi ayat-ayat yang Allah Ta'ala sebutkan berkenaan dengan utusan Nabi kita Muhammad SAW. Hakikatnya adalah untuk menyempurnakan akhlak dan juga membaikkan akhlak.